أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari yang mulia ini kita dapat bersama-sama meneruskan My Quran Time baca faham amal pada halaman 269 bersama Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Baik alhamdulillah. Ya. Hari ini kita lain sikit kita Betul. punya suasananya itu ya. Tak ada bom pun insya-Allah. Lain sikit ya masya-Allah. Ya alhamdulillah. Jadi kita panjatkan kesyukuran pada Allah SWT bersama dengan tuan-tuan yang berada di online di depan kaca TV. Saya jemput untuk share di Facebook sekarang ini untuk sama-sama kita melihat apakah isi daripada halaman 269 untuk kita jadikan sebagai sumber hidayah, sebagai panduan hidup kita, sebagaimana kita doa kita baca dalam surah Al-Fatihah sebentar tadi. Saban hari kita membaca 17 kali sehari dalam solat kita. Mari kita saksikan apakah sinopsis halaman 269. Pada ayat 15 hingga 16 Allah membawakan lagi bukti uluhiyah ya tentang keesaan Allah Subhanahu Wa Taala pada gunung, pada beberapa perkara yang kita akan lihat baca pada hari ini. Dan kemudian bila Allah membawakan segala bukti-bukti tersebut, Allah membawakan kepada kita sifat khusus ketuhanan adalah menciptakan, mengetahui segala yang tersembunyi, yang zahir serta kekal. Inilah ketauhidan yang dibawakan Allah dalam surah An-Nahl untuk disampaikan kepada orang-orang yang berada di dunia ini agar jangan sampai mengenal kepada mendapat nikmat tetapi tidak mengenal kepada pemberi nikmat tersebut. Kemudian diteruskan pada ayat 24 ya, pada ayat 24 itu apa yang kita akan lihat? Sifat orang yang sombong, sikap orang musyrik yang mengingkari wahyu, kenabian dan balasan ke atas mereka kerana mereka ambil nikmat tetapi mereka tidak mengenal kepada pemberi nikmat tersebut. Jadi kita tidak mahu jadi begitu. Kita ambil pelajaran daripada An-Nahl, kita dapat manfaat dan dalam masa yang sama juga kita kenal bahawa An-Nahl lebah membawa debunga manfaat kepada kita. Mari sama-sama kita baca ayat 15 hingga 22 memulakan majlis kita pada hari ini dengan doa ringkas. Subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kita bersama Ustaz Tirmizi. Baik, alhamdulillah, terima kasih Ustaz Fazrul di atas pembukaan yang mendedarkan kepada kita bagaimana sinopsis sebentar tadi bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan dan memberikan kepada kita berbagai bagian nikmat. Nescaya kalau kita nak menghitung nikmat tersebut, kita tak mampu membilangnya kerana begitu banyak nikmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita walaupun dalam keadaan kita diuji pada ketika ini. Moga-moga Al-Quran adalah nikmat yang terbesar Allah Taala berikan kepada kita. Kita menghabiskan waktu kita dengan Al-Quran. Moga-moga kita mendapat bukan di hari akhirat insya-Allah mudah-mudahan, tetapi di dunia ini kita berjalan, kita memerlukan peta, kita memerlukan panduan dan panduan kita mestinya lah Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Teruskan penonton-penonton di Facebook boleh share wawarkan kepada sahabat-sahabat kita, tag nama mereka. Mudah-mudahan tahun baru hijrah ini
kita terus berazam untuk memperbanyakkan masa kita dengan Al-Quran. Alhamdulillah, kita baca ayat 15 hingga 22 terlebih dahulu, muka surat 269 surah An-Nahl. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum wa anharan wa subulan la'allakum tahtadun wa 'alamat wa bin najmi hum yahtadun. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. صدق الله العظيم. Surah Al-Azim. Begitulah bacaan daripada ayat 15 hingga 22 untuk sama-sama kita menyambung halaman 269 Ustaz ya. Terima kasih ya memimpin bacaan sebentar tadi. Allah menyatakan pada ayat 15 ini, kalau kita lihat pada sebelum ini pada hari semalam berkaitan dengan Allah membawa kepada kita, Allah tundukkan, jinakkan kepada kita seafood, ya, makanan laut, lahman tariya, dan juga mengeluarkan daripada lautan itu pelbagai perhiasan agar kita bersyukur. Pada hari ini Allah bawa kita kembali ke darat, wa alqal ard, iaitu dan dia memacakkan ataupun apa istilahnya, meletakkan gunung Ustaz ya, sebagai pasak kepada apa, kepada bumi ini. Antami dabikum ya, wa alqal fir'audi rawas ya antami dabikum, yang kita lihat ini amat indah. Kalau kita ambil daripada atas, kita lihat begini, naik pesawat Ustaz ya, ini akan menyebabkan kita rasa subhanallah ya, Allah yang jadikan perkara ini untuk apa? Antami dabikum, agar dia tidak menggoncangkan bumi, agar bumi ini stabil ya. Bila banyak gunung ditarah ataupun tidak ada gunung, maka dia menyebabkan ada kaitan dengan plate tektonik yang menyebabkan gempa bumi ataupun ketidakstabilan pada muka bumi ini. Allah bawakan bukti-bukti ini, dan juga wa anhara, dan juga sungai, wasubula, dan jalan-jalan, la'allakum tahtadun, agar kamu mendapat petunjuk. Petunjuk ke mana? Agar bila kita ada gunung, bila ada sungai, ada jalan, itulah tanda jalan yang kita dapat tahu, oh ini berada di Kuala Lumpur. Ya, ini sungai Rejang ataupun sungai Pahang, sungai Perak. Kita tahu dekat mana kita berada ya. Kalau kita tengok sungai itu kecil sahaja, kita tahu dah ini dekat Kuala apa, kalau Ustaz ke balik selalu ke mana Ustaz? Tasik Kenyir. Tasik Kenyir contohnya ya. Jadi kalau kita tahu bahawa itu semuanya adalah tanda jalan, la'allakum tahtadun, agar kamu mendapat pencerahan, petunjuk, okey kamu berada di mana.
ketika kita melakukan musafir, walaupun sekarang mungkin tak boleh rentas negeri, sebahagian tak boleh rentas daerah, tetapi itulah yang kita akan gunakan bila diizinkan kembali oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita boleh rentas negeri, mengambil manfaat tanda-tanda ini. Perkataan tahtadun itu jugalah menjadi perkataan yang kita mohon dalam hidup kita dalam surah Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Jadi bila kita lihat semua petanda gunung, sungai, kita melihat kepada jalan raya, sebenarnya itu mengingatkan ada tanda-tanda. Tanda-tanda kan untuk kita mencapai tujuan. Maka dalam hidup kita ini kita kena mengenal tanda-tanda Allah untuk kita mencapai tujuan menuju ke akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu cara berfikir yang dibawakan oleh surah An-Nahl, Ustaz ya. Dia bukan sekadar tengok gunung, gunung, batu, ada apa? Bukan sekadar itu, tetapi ia adalah package tanda-tanda yang digunakan untuk sampai ke Pulau Pinang daripada Shah Alam. Daripada dunia ini nak pergi ke syurga, kita perlu memanfaatkan tanda-tanda kebesaran Allah yang telah pun kita belajar dan kita akan terus belajar selepas ini. Apa lagi tanda-tanda? Wa alamat, dan tanda-tanda lain apa? Wa bin najmi hum yahtadun. Ada bintang-bintang ya yang menyebabkan kita mendapat petunjuk. Kalau orang di padang pasir, Ustaz ya, pak-pak Arab itu ketika bermusafir itu dekat atas tu, masya-Allah ya, bila kita lihat itu, bagi sebahagian, kalau saya lah tengok ini tak tahulah apa kesan pada saya kan, kecuali nampak hebat. Betul. Tetapi bagi orang yang bermusafir, tak ada GPS pada waktu itu, Allah, itulah petunjuk dia. Ya, tengok ini nak ke sana Mesir ke, nak pergi ke Mekah ke apa sebagainya. Jadi ini sekali lagi Allah menggunakan perkataan yahtadun, ya, mereka mendapat petunjuk untuk berjalan musafir di atas muka bumi ini. Kalau Nabi Musa daripada Madian nak pergi ke Mesir itu, dia tengok kepada panduan daripada langit, bintang-bintang, untuk kembali kepada bumi Mesir pada zaman dahulu. Jadi dua ayat ini Allah cakap afaman yakhluqu kaman la yakhluq, ya, apakah sama Tuhan yang menciptakan tanda-tanda ini dengan yang tidak menciptakan apa-apa? Allah menempelak kepada orang-orang musyrik yang mereka ini, Ustaz ya, tidak pun menyembah kepada Tuhan yang menciptakan, yang hebat-hebat yang kita tengok tadi. Nampak gambar je pun ya, belum lagi kita naik kapal terbang, tuan-tuan, diizinkan nanti kita naik kapal terbang bersama. Contohnya bila kita tengok gunung-gunung daripada atas itu, kita baca ayat ini, dia akan menimbulkan satu getaran yang tersendiri, Ustaz ya. Pasal subhanallah, memang Allah jadikan ini bukan sia-sia, adalah untuk afala tadhakkarun. Mengapa tidak diambil peringatan, pengajaran untuk saya kembali balik pada Allah? Tazakkarun ini maksudnya ialah apa? Kita dah tahu benda itu, Allah ingatkan sahaja. Dah tahu dah, memang mana ada berhala jadikan gunung, tak ada. Mana ada manusia jadikan gunung, tak ada. Tetapi ada manusia yang pergi menyembah kepada makhluk yang tidak menciptakan, Jadi Allah kata tak sama dua perkara tersebut. Ini cara berfikir yang dibawakan dalam surah An-Nahl, surah yang penuh dengan nikmat. Nama lain bagi surah ini adalah surah An-Ni'am. Kemudian Allah menyatakan ayat 18, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Ayat ini lebih kurang macam ayat surah Ibrahim ayat 34, Ustaz. Lebih kurang kan dia punya ni. Tetapi di dalam surah Ibrahim, kalau tuan-tuan tengok balik ayat yang ke-34 ya, iaitu bunyi dia wa atakum min kulli ma sa'altumu wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha innal insana lazalumun kafar. Kalau tuan-tuan perasan ya, buka muka surat 260, nikmah itu dieja nun ain mim ta, ta terbuka. Kalau yang kita baca pada hari ini adalah ta tertutup, ta marbutah ya, pada ayat yang ke-18 ya, ta tertutup, Ustaz ya. Jadi apa bezanya? Bezanya ta terbuka itu nikmat sementara. Terutama bila Allah kata di hujung itu la zalumun kafur ya, pada ayat yang surah Ibrahim. Tapi di sini Allah cakap innallaha laghafurur rahim, iaitu bagi orang yang sentiasa merasakan kehebatan ataupun dia kira nikmat Allah ini tak terkira, jadi dia minta ampun pada Allah. Ya Allah, aku dapat bintang, aku dapat gunung, menyebabkan tak gempa bumi di Malaysia contohnya. Sekarang ni ada gempa bumi di Sumatera, Ustaz. Tapi kita tak rasa. Betul kan? Itu adalah nikmat. Sehingga kan, ya Allah, aku minta ampun pasal sembahyang lewat, ataupun kalau katakan sembahyang tak khusyuk, baca Quran kadang-kadang rajin, kadang-kadang malas. Kita minta ampun, Maha Penyayang Allah. Nikmah yang ta marbutah itu, perbincangan ulama ialah
nikmat yang panjang sampai akhirat. Ya, tapi kalau tak terbuka, itu nikmat sementara pada orang-orang yang zalim, pada yang kafir, dia dapat nikmat, tetapi dia hanya nikmat di dunia. Jadi di situlah bagaimana Allah yang hebat ini menciptakan. Kita ambil pelajaran, kita rasa bersyukur, kita nak minta ampun pasal ya Allah, engkau bagi macam-macam, kadang-kadang aku ini tidak bagi yang terbaik. Ya, itu yang ada pada ayat 18. Ayat yang ke-19, Allah yang tahu macam-macam. Ya, Allah tahu macam-macam. Wallahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Allah mengetahui apa yang kamu sembunyikan, apa yang kamu zahirkan. Jadi ini adalah perkara penting. Allah menerangkan kepada kita agar kita berjaga-jaga. Ketika kita hidup ini, ustaz ya, ada perkara yang kita mungkin nampak kawan kita buat dekat Facebook. Ya. Tetapi ada yang biasanya kat Facebook yang cantik-cantik ke yang tak cantik, ustaz? Yang cantik semua. Yang cantik-cantik kan. Yang tak cantik itu kan biasanya sembunyi. Ya, jadi jangan cepat percaya kepada orang di Facebook ataupun di social media kerana yang cantik-cantik je. Malah kalau kita tengok ada orang yang buat konten, dia ambil angle-angle yang dia nak sahaja, bukan kepada perkara yang sebenarnya. Tetapi Allah lebih mengetahui. Jadi kalau tuan-tuan tengok ada orang makan, dia letak gambar makanan dekat Facebook itu adalah kebahagiaan dia, kita doakan dia. Ya, kita doakan dia. Pasal di sebalik gambar makanan itu, ustaz ya, dia ada penderitaan yang dia ada. Jadi yang tahu siapa? Allah. Jadi kita pun Allah tahu, kita mengadu kepada Allah, tidak perlu kepada apa? Tidak perlu kepada perantaraan. Tidak perlu perantaraan. Yang menyebabkan orang berbuat syirik dalam hidup ini pasal ada perantaraan yang menyebabkan dia rasa bahawa ketika bersorangan itu dia rasa dia perlu orang lain, maka itu yang menyebabkan dia menyembah berhala ataupun perlukan medium-medium yang lain. Ayat yang ke-20 kita nak sambung, ustaz ya. Ayat ini kalau ustaz boleh baca sekali lagi. Ayat 20 ini menceritakan kepada kita orang yang berdoa kepada selain daripada Allah. Apa sebenarnya psikologi di sebaliknya yang kita nak cuba faham, jangan sampai kita terlibat bersama. Ayat 20. Baik, terima kasih. Kita nak baca ayat 20. Sebelum itu masya-Allah kita dah banyak ilmu baru kita dapat pada hari ini, antaranya di Facebook tadi Datin Seri Syamsidah Taharin, ada beza ta terbuka dengan ta tertutup, masya-Allah. Maksud dia ta yang maftuhah tu dan ta yang marbutah. Mana dia, ini rahsia di sebalik penulisan. Bukan saja ditulis begitu. Ada ni'mah tu, ada ni'mah dengan ta marbutah, ada nikmat dengan ta yang terbuka. Ada maksud-maksud dia, masya-Allah. Kita dapat satu ilmu. Sama-sama kita mengagungkan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala dengan menyebut subhanallah, masya-Allah, la quwata illa billah. Bahkan dalam surah Ali Imran pagi tadi dengan Ustaz Fas, kita di online, kita ada baca satu doa bila kita melihat ciptaan Allah. Kita baca doa yang ringkas, rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Masya-Allah. Baik, kita nak pasakkan ayat yang ke-20, berdoa selain daripada Allah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Walladzina yad'una min dunillahi la yakhluquna shay'an wa hum yukhlaqun. Sadaqallahu alazim. Dan berhala-berhala yang mereka seru selain daripada Allah tidak dapat membuat apa pun, bahkan berhala-berhala itu sendiri dibuat oleh manusia. Inilah ayat 20, hujah demi hujah Allah bawakan. Mula-mula Allah bawakan penciptaan, ustaz ya. Macam-macam Allah bawakan di angkasa raya, di daratan, di lautan, untuk tuan-tuan Allah bawakan hebat dan akhirnya takkanlah kamu nak menyembah benda yang tak hebat. Kan itu hujah yang dibawakan di dalam ayat yang ke-20. Allah tahu segala-galanya, tak payah pakai berhala, pakai orang untuk menjadi perantara. Ya, dan pada ayat 20 ini Allah menyatakan mereka itu apa yang mereka buat, mereka menyembah selain daripada Allah, la yahluqun, yang tidak menciptakan satu biji abuk pun. Gitulah dia punya ceritanya, ustaz ya. Wahum yuhlaqun, malah mereka itu dicipta oleh manusia yang hakikatnya daripada Allah SWT. Jadi ayat 21 itu Allah menyatakan dia punya istilahnya pembezanya.
amwatun ghairu ahya. Semua yang diciptakan ini semuanya mati, tak hidup. Dia cukup dengan amwat, tapi Allah tambah lagi tak hidup, ghairu ahya wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Dia tak tahu pun, ya, tak tahu apa-apa pun, dan dia pun tak tahu bila dia akan dibangkitkan. Orang yang menciptanya, manusia itu sendiri pun tak tahu bila dibangkitkan. Berhala tu lagilah tak tahu. Ini hujah untuk berfikir agar dalam hidup kita, kita bersyukur tuan-tuan sekalian, kita dilahirkan dalam keadaan Islam, ataupun kalau kita bukan Islam sebelum ini, kembali pada Islam. Kita nak bawa rakan-rakan kita bila tengok gunung, tengok sungai sebentar tadi, ya, kita borak-borak, kita boleh cakap bahawa sebenarnya how great the Allah is. Dulu waktu saya belajar dulu Ustaz, ya, kelas itu profesor tu Hindu. Dia bawa cerita-cerita macam-macam kehebatan alam ini, kemudian dia hujung itu how great the nature is, dia cakap. Jadi saya suka sangat pergi kelas itu pasal dia macam dengar ceramah agama. Bila dia bawa tentang engineering apa sebagainya, dia hujung dengan how great the nature is, saya tukar how great Allah is. Pasal semua sistem ini Allah yang jaga. Dia guna istilah nature. Itu tajuk-tajuk yang kita boleh bincang agar kita tahu kebenaran, dan sehinggakan kita menyatakan ilahukum ilahum wahid. Tuhan yang sebenar-benarnya adalah satu, bukan banyak. Pasal psikologi Tuhan banyak ini merosakkan manusia, yang kita akan bincangkan selepas kita rehat nanti insya-Allah. Membawa kepada perkataan pilihan kita, mari sama-sama kita saksikan. Mada ataupun mayada, iaitu menggoncang. Inilah yang diulang 5 kali di dalam al-Quran. Peranan rawasi, gunung-gunung yang kita tengok ini sebenarnya adalah untuk menstabilkan dunia ini. Ada fungsi nak menceritakan daripada situ. Apa lagi? Kita kalau tawakal pada Allah, kita kena berusaha seperti mana Allah memang jaga dunia ini, tapi Allah letakkan gunung, Allah letakkan sungai untuk yahtadun, maka dapatlah hidayah kita daripada Shah Alam pergi ke Pulau Pinang. Kita tawakal. Kita juga perlu menggunakan usaha kita dalam keadaan kita COVID-19 ini, terus jaga SOP, kita terus berdoa, tawakal 100% kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak pelajaran yang kita ambil, dan insya-Allah kita sambung kembali My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. Insya-Allah. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ. Sadaqallahul azim. Dan jika sekiranya kamu menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, nescaya kamu tidak mampu menghitungnya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus memberikan nikmat kepada kita, dan nikmat yang sangat besar kita bersama dengan Al-Quranul Karim sampai dan masa dan ketika ini. Mudah-mudahan Allah taala tidak memutuskan hubungan kita dengan Al-Quran, rangkaian kita dengan Al-Quran. Allah menjadikan dalam hati kita bekas untuk Al-Quran, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Terima kasih pada semua sahabat-sahabat terus setia dalam My Quran Time, baca faham aman. Teruskan share di Facebook semua. Mudah-mudahan sahabat-sahabat kita di luar sana terus dapat belajar ilmu Al-Quran. Hari ini sedikit tentang tajwid. Semalam Ustaz Ahmad Tarmizi Abdul Rahman telah menjelaskan kepada kita mukaddimah ataupun pendahuluan tentang mad lazim. Apa itu mad lazim? Apabila ada huruf mad, bila sebut huruf mad je kita dah boleh bayang sama ada alif,
waw ataupun ya bertemu dengan huruf yang mati. Kita dah belajar di awal itu berkenaan huruf mat. Huruf mat disebabkan apa? Disebabkan hamzah, disebabkan mati. Disebabkan mati ni, disebabkan huruf mati, kita dah belajar ma'arif sukun kan. Alamin, nun tu dimatikan. Maknanya nun tu dimatikan dengan sebab mati. Tapi mati itu bukan mati yang asli, itu mati yang mendatang. Asal hidup alamina, tapi sebab nak wakaf. Mat lazim, mati dia mati yang asli, asal mati. Jom kita lihat pembahagian mat lazim pada hari ini pada slide kita. Baik, hari ini juga mukadimah lagi. Mat lazim terbahagi kepada dua, iaitu mat lazim kalimi dan juga mat lazim harfi. Mat lazim kalimi iaitu pertemuan huruf mat dan sukun asli itu, huruf mati yang asli itu berlaku pada kalimah-kalimah. Berlaku pada kalimah. Contoh, wa ma min dabbah, fokus pada kalimah dabbah. Mana huruf matnya? Alif. Bertemu dengan huruf mati. Mana huruf matinya? Huruf ba selepas itu. Kemudian ba itu dimasukkan ke dalam huruf ba yang bertasydid. Nampak menjadi satu ba. Sebab huruf tasydid itu kita kena ingat, huruf tasydid itu mewakili dua huruf. Satu mati, yang kedua hidup. Okey. Maknanya nak beritahunya mak lazim kalimi. Kalimi itu kalimah-kalimah, berlaku pada kalimah-kalimah Al-Quran. Yang kedua dipanggil mak lazim harfi. Harfi merujuk kepada khusus kepada huruf-huruf pembukaan surah, iaitu huruf mat bertemu dengan sukun ataupun huruf mati yang asli berlaku pada huruf-huruf pembukaan surah. Contoh, alif lam mim, ia bukan perkataan kan. Nun, qaf, toha, alif lam itu dia bukan perkataan, itu huruf-huruf. Sebab tu kita tak baca alama, tak boleh baca alam, alama tak boleh. Kita baca alif lam mim, kita baca, kita sebut namanya, kita bukan sebut baris. Sebab itu dia bukan perkataan, kita panggil dia huruf-huruf muqatta'ah. Ini perbahagian awal supaya kita nampak nanti mak lazim ini dia ada dua. Satu mak lazim kalimi yang bincang pada kalimah-kalimah ataupun kita kata selain daripada huruf-huruf pembukaan surah. Dan yang kedua mak lazim harfi, huruf-huruf. Senang nak faham, senang nak ingat, huruf-huruf iaitu huruf-huruf pembukaan surah. Wallahu a'lam. Safas. Baik, terima kasih ucapkan pada Ustaz Tirmizi ya. Sebentar tadi kita belajar alamat-alamat penting Ustaz ya. Ya. Alamat ya. Alamat ni bukan sekadar alamat rumah tu ya. Alamat untuk sampai destinasi belajar atau membaca Quran dengan tepat. Ya. Tepat itu target ketika kita membaca Al-Quran. Bila Allah membawakan kepada kita gunung, Allah membawakan kepada kita sungai, apalagi bintang-bintang, semua itu adalah alamat untuk kita sampai kepada tempat-tempat. Daripada Shah Alam nak pergi ke Penang, daripada Allah, Malaysia nak pergi ke Mekah kan. Alamat-alamat pilot amat memerlukan kepada semua alamat-alamat ini kan ya. Kalau katakan hujan sahaja dah mula kita sendiri pun dah bergegar dah pada waktu itu kan. Betul. Dan lebih daripada itu, kita ni daripada dunia ini, Allah nyatakan pada ayat 22, fallazi ya ilahukum ilahun wahid. Mengapa perlu mengesakan Allah? Dengan mengesakan Allah, kita dapat ambil semua alamat-alamat yang ada, petanda-petanda yang ada untuk sampai ke mana? Fallazina la yu'minuna bil akhirah. Allah menemplak kepada mereka yang musyrik ini tak nak pergi ke akhirat Ustaz. Ya. Tak nak pergi ke destinasi. Dia dah nak daripada Mekah nak pergi Madinah, nak berjalan ya, daripada apa projek yang dia buat nak sampai kepada untung, tetapi mereka mengingkari kepada akhirat. Qulubuhum munkiratun ya, hati mereka itu mengingkarinya. Dan kesan daripada orang yang tidak mahu pergi ke akhirat apa jadi tuan-tuan? Dia akan jadi orang yang sombong. Mari kita tengok sambungan tentang sombong ini. Jadi maksudnya ialah hidayah yang diulang pada ayat 15 dan 16 ada kaitan dengan tidak sombong. Ya, tuan-tuan belajar Al-Quran ini dia akan menyebabkan kita rasa makin kecil di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kalau nak sombong pun segan. Pasal apa? Pasal kita dapat hidayah. Tanpa hidayah, kita sambung ayat 23 hingga ayat 26 untuk sama-sama kita memahami kesan dapat hidayah bertauhid kepada Allah dalam kehidupan seharian. Silakan Ustaz. Baik, kita terus sambung ayat 23 hingga 26 dengan cuba irama bayati qurdi pula insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim.
لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, kita bacaan ayat 23 hingga 26 menyambung bagaimana Allah menjelaskan pada ayat 23, tidak diragukan lagi, confirm sesungguhnya Allah lah yang mengetahui apa yang dirahsiakan, apa yang mereka nampakkan di kalangan orang-orang musyrik yang ingin menentang kepada Nabi. Innahu la yuhibbul mustakbirin, Allah tidak suka kepada orang yang sombong. Sekali lagi Allah mengulang perkataan ini, ya, Allah tidak suka pada orang yang sombong. Jadi orang yang tidak bertauhid kepada Allah, dia tidak beriman kepada hari akhirat. Bila tidak beriman pada hari akhirat, dia akan jadi orang yang sombong. Dan pada ayat 24, tanda seseorang itu sombong apa? Wa iza qila lahum, apabila dikatakan pada mereka apakah yang diturunkan oleh Tuhanmu, mereka membalas, alah sebenarnya orang-orang yang baca Quran itu asatirul awwalin, mereka ni membaca ustur, ustaz ya. Yeah. Ustur ini dia ada perbincangan, ada kaitan dengan story. Ya. Ustur story iaitu alah ini kisah-kisah orang-orang dulu je ni yang dibaca oleh orang Islam, yang dipelajari oleh sahabat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tanda orang yang sombong. Alah baca Quran je pun kan, tak adanya kaitan dengan nak majukan negara. Kalau ada yang keluarkan perkataan begitu, itu orang sombong. Mengapa orang sombong? Dia tidak mendapat hidayah. Mengapa tidak dapat hidayah? Dia tidak dapat mengambil manfaat daripada gunung sungai yang Allah ciptakan ini, bukan sia-sia, tetapi untuk kita sama-sama mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kesan orang yang begini, cara fikirnya ayat 25, ucapan itu menyebabkan mereka memikul dosa-dosa sendiri dan sebahagian dosa orang yang mereka sesatkan yang tidak mengetahui sedikit pun pada hari kiamat kelak dengan sempurna. Ingatlah alangkah buruknya dosa yang mereka pikul. Rupa-rupanya ustaz ya, bukan sekadar mereka sahaja yang ada dosa, tapi mereka ni akan buat kempen orang lain ikut kepada cara pandang mereka yang tidak berpaksikan kepada hari akhirat. Dan mereka akan bawa sekali dosa-dosa orang tersebut seperti mana dinyatakan pada ayat ini. Tapi poin yang penting kita nak beri highlight pada perkataan bi ghairi ilm, tanpa ilmu. Ada dua maksud kat situ. Satu, mereka membuat kempen kepada orang lain tanpa ilmu, satu. Tetapi yang keduanya adalah pengikutnya itu, followernya itu tidak berilmu sehingga sanggup mengikut pada pemimpin-pemimpin yang tidak ada ilmu. Untuk kita tuan-tuan, kalau kita ada pemimpin, kalau kita nak follow dekat Facebook sesiapa, nak baca ke apa sebagainya, kita bina ilmu, kita cari ilmu, jangan sampai kita jadi follower tidak berilmu, akan diazab. Tetapi pemimpin yang tidak baca Quran, dia sibuk sangat, ya, tak sempat nak melihat, dan dia merasakan Quran ini adalah asatirul awwalin,
banyak cerita-cerita je Ustaz ya. Tak ada apa pun, saya ni baca buku management daripada Harvard kan, tak sempat baca Quran ini. Allah. Itu sebenarnya dia merendah-rendahkan Quran, merendah-rendahkan hari akhirat, merendah-rendahkan Allah. Dia cuba lawan gunung je lah kan. Dalam ayat lain dalam Quran suruh lawan gunung, cuba kan, kalau rasa kuat sangat. Ini adalah bagaimana Allah berhujah ya. Dan di hujung itu ayat 26 kita nak baca sekali lagi, orang yang memimpin dengan tanpa panduan daripada Quran, merendahkan Tuhan, apakah yang berlaku di dunia ini lagi. Ayat 26 kita ulang sekali lagi Ustaz. Baik, ayat 26 ayat terakhir pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan kita, jauhkan kita daripada sifat sombong. Kita tahu sifat sombong ni bukan sekadar di dunia itu memang rugilah orang-orang yang sombong ini, bahkan di hari akhirat kita bimbang tak dapat masuk syurga kalau kita ada sedikit, adalah hadis sebut sedikit pun sifat sombong ada, dan tidak patut, tidak layak bagi itu untuk berlaku sombong, kerana kita hamba Allah. Kita patut berharap gantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Kuasa. Auzubillahi minasyaitanir قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. صدق الله العظيم. Surahul Azim. Sesungguhnya orang-orang yang sebelum mereka telah mengadakan tipu daya, maka Allah menghancurkan rumah-rumah mereka mulai daripada asasnya, lalu atap rumah itu jatuh menimpa mereka dari atas, dan siksaan itu datang kepada mereka daripada arah yang tidak mereka sedari. Ini adalah kesan di dunia Ustaz ya. Tadi kita mula daripada awal ayat 15 tadi, hidayah berulang dua kali, tahtadun yahtadun. Hidayah ini penting menyebabkan kita ini menghargai Allah adalah yang esa, dan kita percaya pada hari akhirat ya. Kita ada destinasi kita. Kalau kita tengok bintang ya, mungkin ada tertanya Ustaz ya di online, kata betul, hari ni background lain macam ya. Dia seperti warna malam Ustaz ya, warna malam, tapi bintangnya kat mana Ustaz? Bintangnya dekat cahaya ni lah kan. Itu yang perlu diberi perhatian. Tapi kalau kita tengok pada bintang ya, kalau kita tengok kepada paparan ya, apakah yang berlaku bila tuan-tuan perhatikan bintang di atas sana itu? Subhanallah Allah. Ya, kita rasa kerdil, kita rasa sayu, kita rasa ya Allah, aku ingin kembali, ampunkan aku ya Allah ya, ketika aku ini sanggup sombong padamu pada waktu solat engkau memanggil. Contohnya itu perasaan-perasaan kalau di padang Arafah Ustaz ya. Pengalaman Ustaz Hajj dahulu, mungkin Ustaz boleh kongsi sikit apa perasaan bila berada di permukaan yang amat luas kan, dan bila tengok ke langit itu, apa yang Ustaz boleh kongsikan, yang Ustaz beritahu kepada jemaah haji suatu masa dahulu? Masya-Allah. Saya ketika tahun 2004 tak silap 2004-2005 menunaikan haji, ketika di Arafah, macam mana dengan lautan manusia yang walaupun pada peringkat awal kita berjalan bersama-sama dengan grup, tetapi bila dalam kumpulan itu kita tak mampu lagi melihat pada manusia. Kita melihat kalau tengok di atas dengan langit yang begitu hebat, yang ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, kita merasa sangat kerdil. Betul. Dan tak layak untuk kita nak sombong dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan dengan manusia, kerana kita memang sifat seorang hamba. Itulah bila kita memakai kain ihramnya pula kan, melambangkan kesucian. Mudah-mudahan dosa kita semua diampunkan. Masya-Allah, kita lihat di slide kita, subhanallah, jutaan manusia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi inilah ya, inilah kesan iman bila kita dipancarkan hidayah oleh Allah. Tuan-tuan, kita lahir dalam agama Islam untuk kita menghargai. Mungkin kadang-kadang kita dah kurang, kita lockdown kat rumah Ustaz ya, tak sempat tengok bintang, tak sempat tengok itu, tetapi bila kita baca Quran di dalam rumah
kita masih lagi digalakkan untuk berfikir balik semula, tazakkarun pada ayat 17 sebentar tadi, agar semua petanda-petanda dalam awal surah An-Nahl ini kita perhatikan. Cikgu-cikgu yang mengajar sains bawakan perspektif ini, ya, bukan ajar pasal gunung, bukan sekadar cakap pasal kapal, pasal Bernoulli effect contohnya, ataupun hukum thermodynamics, tetapi nak bawakan ambil tazakkarun pada ayat 17. Itu fungsi al-Quran, ya, yang membawa segala-gala ilmu itu kembali pada ilahukum ilahu wahid. Dengan itu insya-Allah kita dapat mengubat kepada pelajar-pelajar yang satu hari nanti dia mahu sombong, Ustaz. Belajar tinggi, ya, makin lama makin banyak pengalaman, dia nak jadi makin sombong. Pasal apa? Pasal dia kenal matematik dan juga biologi, tetapi dia tidak kenal siapakah yang mengetahui semua punca ilmu ini, iaitu Allah yang mengetahui tusirru wa ma tu'linun pada ayat yang ke-19. Jadi kalau mereka sombong, mereka akan jadi apa? Di dunia Allah akan hancurkan foundation qawaid pada ayat yang ke-26, iaitu foundation bagi sesuatu tamadun, bagi sesuatu kerajaan ataupun sesuatu bisnes ataupun sesuatu keluarga. Itu yang boleh berlaku. Dan kemudian Allah boleh fakharra alaihimus saqaf, iaitu Allah robohkan atap-atap min fawqihim, ya, segala apa yang dibina selama itu ranap. Dan sekarang kita tengok Ustaz, ya, Allah boleh sahaja meranapkan syarikat yang berbilion-bilion terus habis begitu sahaja sebagai peringatan di dunia, tetapi apakah lagi yang di akhirat, itu kita akan sambung pada hari esok insya-Allah. Jadi sama-sama kita doa, kita lihat resolusi bagi halaman 269 untuk tindakan kita bersama insya-Allah. Yang pertama, kita dalami ilmu sains untuk merasai keagungan Allah. Dengan syarat apa tuan-tuan? Kita bawakan peringatan kepada pelajar, naratif tadabbur kita itu perlu dimantapkan, ya, agar pelajar tidak hanya menghafal hukum-hukum thermodynamics, sains dan juga kimia, menghafal jadual berkala tanpa Tuhan di sebaliknya. Yang pertama. Yang kedua, muhasabah dan selalu syukuri nikmat daripada Allah untuk mendapatkan keampunan seperti mana ayat 18. Itu point ketika belajar matematik, mengira dan terus bersyukur sehinggakan rasa diri ini amat banyak kesilapan, mohon pertolongan daripada Allah. Yang ketiga, kita bina ketauhidan untuk mengekang, menjauhkan rasa sombong dalam diri pemimpin yang akan memimpin pada masa akan datang, dengan kita selalu melihat alam, mengaitkan dengan kerdilnya kita, hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah pimpin kita hidayah sampai ke akhirat sana nanti. Silakan. Tepat sekali Ustaz, apa ni, ikut resmi padi, ya. Semakin tunduk, semakin berisi. Makin tinggi ilmu ataupun pangkat kita, kita semakin merendahkan diri, iaitu tidak sombong. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Ya Allah, ya Tuhan kami mengakui akan kehebatan-Mu, ya Allah. Ya Allah, kami mengakui akan keesaan dan keagungan-Mu, ya Allah. Engkau lah yang menciptakan di langit dan bumi, ya Allah, segalanya, bintang-bintang, bulan-bulan dan segala alam cakrawala ini, ya Allah. Engkau lah yang mengetahui yang zahir dan yang batin, yang gaib, segala-galanya, ya Allah. Kami manusia sangat lemah, ya Allah. Kami hanya berharap bergantung kepadamu, ya Allah. Tolonglah kepada kami, ya Allah. Bantulah kepada kami, ya Allah. Berikanlah kekuatan kepada kami, ya Allah. Kami akui dosa kami yang sangat banyak, ya Allah. Tiada siapa yang boleh mengampunkannya, ya Allah, kecuali-Mu, ya Allah. Ya Allah, lindungilah kami daripada berlakunya sifat sombong dalam diri kami, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran yang kami baca merendahkan diri kami, ya Allah. Janganlah kamu putuskan rangkaian hubungan Al-Quran dengan kami, ya Allah. Dan dalam rumah-rumah kami, ya Allah, jadikanlah Al-Quran ini juga diwarisi oleh anak-anak zuriat keturunan kami, ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, jadikanlah hati kami ini, ya Allah, sebagai bekas untuk Al-Quran, ya Allah. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Walhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita Ustaz, ya, agar kita menjadi bekas Al-Quran, ya. Al-Quran mengisi
hati-hati kita, hati-hati ahli keluarga tuan-tuan yang berada di rumah. Inilah yang kita ingin bina dalam tabung gerakan Al-Quran sebagai satu platform, ya. Saban hari kita ingatkan bahawa Quran bukan sekadar kita baca, tetapi ia perlu digerakkan dalam kehidupan seharian dalam kemampuan masing-masing. Tuan-tuan menyumbang, mungkin ada idea, mungkin berkongsi, share di Facebook, ataupun buat pelbagai inisiatif untuk memastikan alamat-alamat yang ada ini kita manfaatkan menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bertemu lagi pada siaran ulangan pada malam ini dan juga pada pagi esok. Malam ini jam 10, pada pagi esok jam 6 pagi. Dan insya-Allah kita doakan dengan amalan kita membaca Al-Quran ini Allah pelihara kita. Dalam masa yang sama kita berusaha, ya, kita jaga SOP, jaga tuan-tuan yang mengambil vaksin, pastikan tuan-tuan menjaga SOP ketika mengambil vaksin. Penting sangat, ya. Jangan beratur rapat-rapat, ya, pergi bertepuk tampar dan sebagainya, kerana kita tahu bahawa ini usaha kita. Dalam masa yang sama, tawakal 100% kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bertemu lagi dalam rancangan My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah.